أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون.
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Dan dialah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Dan dialah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi. Dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir? Mereka tidak juga mahu berfikir. Bahkan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang dahulu yang ingkar. Mereka berkata, adakah apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan hidup semula? Demi sesungguhnya, kami telah dijanjikan perkara ini, kami dan datuk nenek kami. Dari dahulu lagi, perkara ini hanyalah cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Tanyalah wahai Muhammad, kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya kalau kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak mahu ingat dan insaf? Tanyakan lagi, siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbir langit yang 7 dan Tuhan yang mempunyai arasy yang besar? Mereka akan menjawab, semuanya kepunyaan Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Tanyakanlah lagi, siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu serta ia dapat melindungi segala-galanya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dipelindunginya daripada kekuasaannya? Jawablah, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, segala-galanya dikuasai Allah. Katakanlah, jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar? Bukankah sebagaimana tuduhan mereka bahkan kami telah membawa kepada mereka keterangan yang benar? Dan sesungguhnya mereka adalah berdusta. Allah tidak sekali-kali mempunyai anak. Dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan besertanya. Kalaulah ada banyak Tuhan, tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakan dengan bersendirian. Dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengahnya yang lain. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka yang musyrik itu. Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata. Maka dengan yang demikian, maha tinggilah keadaannya dari segala yang mereka sekutukan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23 pada juzuk yang ke-18. Bermula ayat 78 sehingga ayat 92. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana perangai para penyembah berhala, perangai orang-orang kafir yang mengingkari dan tidak percaya kepada hari kebangkitan semula. Dan dalil-dalil yang jelas tentang adanya hari kebangkitan semula. Kemudian ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan penafian mutlak sekutu bagi Allah. Sama ada sekutu itu berupa anak atau sekutu itu berupa Tuhan lain, berhala lain yang disembah. Maka ini antara intipati ayat-ayat yang kita bacakan bermula 78
Sehinggalah ayat 92. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan sebab-sebab kekufuran. Kenapakah orang kafir itu kufur? Kerana mereka memilih kejahilan daripada petunjuk. Kerana mereka itu sombong dan berpaling daripada mendengar ayat-ayat Allah. Kerana mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Kerana mereka telah melakukan penghinaan kepada Al-Quran dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwaan-dakwaan yang tidak berasas seperti menuduh Nabi gila, ahli sihir dan sebagainya, dan menuduh Nabi mengambil upah daripada dakwahnya, yakni mengambil kepentingan. Maka kesemuanya itu telah dijawab oleh Allah SWT bagi menceritakan watak sebenar orang kafir menolak kebenaran kerana sifat sombong, ego, tidak mau atau membiarkan diri dalam kejahilan dan kebodohan dan bertindak mengikut hawa nafsu mereka. Dan mereka ini sekiranya berada dalam kesusahan barulah mengadu kepada Allah. Namun kalau Allah Ta'ala melepaskan mereka dari kesusahan, perangai mereka tetap sama. Kerana apa? Kerana kejahatan itu berpunca daripada syahwat dan berpunca daripada kebodohan, kejahilan dan berpunca daripada sifat sombong. Orang kalau sombong, dia tidak mungkin dapat dirawat bila ditimpa musibah lalu dilepaskan daripada musibah, kerana dia akan mencari hujah dan cara yang lain untuk terus menjustifikasikan kesombongannya. Sehinggalah dia benar-benar membuang sifat sombong. Dia orang sombong ni, kalau dia susah, kita tolong, lepas tolong dia cerita lain pula. Dia akan beri halau dan cara lain pula untuk terus kekalkan sombong. Kan di antara perkara yang paling suka nak dibuang dan diri manusia sombong. Meratakan gunung yang tinggi jauh lebih mudah daripada nak buang sifat sombong. Kalau kita pergi ratakan gunung tu, pergi cangkur dia sampai 10, 15 tahun, ia jauh lebih mudah daripada kita nak ratakan sifat sombong, nak buang. Kerana kesombongan merupakan penyakit pertama yang dihidap oleh makhluk Allah yang kufur, yakni iblis. Penyakit pertama yang hinggap dalam tubuh makhluk Allah, namanya sombong. Siapa dulu kena? Iblis. Sifat sombong. Maka iblis menjadikan sifat ini sebagai senjata utama bagi mencampakkan dalam diri setiap manusia. Kerana iblis mengetahui antara cara yang paling berkesan dalam menjadikan seorang itu jauh daripada kebenaran, sombong. Orang kalau sombong, dia pun dah tak nak dengar kita cakap. Dia pun tak nak fikir apa yang kita cakap. Dia pun tak nak berubah apa yang dia tahu. Sebab dia sombong. Kita kalau ada sifat tu, sama perangai kita. Tak semudah tu kita nak berubah. Marilah malaikat turun cakap. Sama perangai sebab sombong. Sampailah sifat ini akan lebur bila melihat malakul maut. Dia kalau kena bala lebih kurang pun dia tak hilang lagi. Kalau perang Badar, sombong lagi. Kalau perang Khandaq, sombong lagi. Dia tak habis sombong. Buah sombong tu tak pernah habis. Sehingga mereka atau manusia melihat malakul maut. Kerana ketika mana mereka melihat malakul maut, akan terbuka segala hijab dan akan mereka lihat segala janji yang selama ini mereka diberitahu. Antaranya mereka akan melihat neraka yang telah menjadi ancaman selama ini. Kerana tidak akan mati seorang anak Adam, melainkan dia akan melihat kedudukannya syurga atau neraka. Kalau dia orang baik, dia akan tengok syurga. Allah gembirakan dia dahulu sebelum dia masuk alam barzakh. Kalau dia orang jahat, ahli maksiat, orang kafir, orang sombong, Allah tunjuk neraka dulu. Supaya terus dia berduka cita sebelum dia dihumbang dalam neraka. Maka ini antara sifat. Maka Allah Ta'ala mengajak manusia kembali menilai nikmat-nikmat yang banyak yang Allah beri supaya hilang sombong. Sehingga manusia kembali kepada kebenaran yang dituntut. Muhasabah dan menginsafi. Maka kata Allah, wa huwal ladzi ansha'a lakum. Dan dialah Allah yang menciptakan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, akal fikiran. Allah cipta benda ni semua. Tanyalah berhala, apakah berhala ciptakan benda ni? Mereka pasti berkata bukan. Apakah Mu'ayyadi yang ciptakan panca indera ini? Jawapannya bukan. Siapa yang menciptakan panca indera yang merupakan tingkap bagi ilmu?
yang merupakan alat kepada ilmu dan pengetahuan. Sebab bila seorang tu ada telinga, orang tu ada mata, orang tu ada akal, inilah dia hawas panca indera yang menjadikan dia memperoleh ilmu. Kalau dia tak guna benda ni, maka dia jadi sombong dan dia jadi bodoh dan jahil. Dia guna betul-betul. Baik nak guna benda ni betul-betul, pertama perlu mengakui ianya datang dari Allah, ciptaan Allah, kurnia Allah, nikmat Allah. Sebab seorang tak mungkin dapat gunakan nikmat Allah dengan sebenar sebelum dia mengakui itu memang dari Allah. Kita kalau gagah, duk ingat mengaku gagah tu daripada kita, kita tak akan guna gagah tu dengan cara betul. Kita kalau ada duit banyak, kita tak mengaku bahawa rezeki ni dari Allah, kita tak mungkin guna cara betul. Kita mungkin jadi kedekut, jadi sombong. Tapi bila awal pengakuan kita terhadap nikmat yang Allah beri itu datang dari Allah, ketika itulah kita akan berfikir bagaimana letakkan setiap nikmat itu pada jalan Allah. Sebab itu Allah sebut dulu. Ini panca indera yang merupakan punca kamu dapat ilmu. Yang menjadi punca kamu dapat rezeki. Yang menjadi punca kamu nampak mulia. Kita kan kalau ada mata, ada telinga, orang nampak mulia. Cuba tak ada mata. Orang tak nampak kita mulia. Kita kalau hilang penglihatan, tak nampak mulia kita. Dia ada mata, ada telinga, kemudian ada akal. Kita kalau tak ada akal, tak mulia kita. Walau comel, walau lawa kita. Orangnya lawa tapi akal tak ada. Orang tak nampak. Kadang-kadang kalau akalnya hilang sekejap pun dah tak nampak lawa. Ini kan hilang selama-lamanya. Budak ni dah hilang akal berapa kali. Baru sekejap hilang akal, kita nampak dia tak lawa. Isteri tengok suami dia hilang akal, dah tak lawa suami dia. Suami tengok isteri hilang akal, dah tak lawa isteri dia. Itu hilang akal sekejap. Tengah marah dan sebagainya. Ini kan kalau hilang akal terus. Maka Allah menyebut 3 nikmat ini. Tingkat ilmu, tertingkat pada ilmu, tertingkat pada kemuliaan, dan tingkat kepada rezeki. Alat untuk cari rezeki. Kalau tuan-tuan tak ada benda ni, nak cari rezeki payah. Tak ada mata, payah sikit lah. Tak ada telinga, tak ada akal. Maka Allah ingatkan balik, siapa ciptakan benda ni? Wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam wal absar wal afidah, dan hanya dia Allah. Disebut dengan alladzi, tak ada yang lain. Ini panggil isim mausul. Tak ada hak lain, tu je. Kalau ada orang kata ada orang tu yang dia buat telinga, dia buat mata, tak ada. Ini je. Allah yang menciptakan telinga, pandangan. Baik, kenapa Allah mulakan dengan pendengaran? Kerana itulah panca indera pertama yang Allah cipta pada manusia daripada dalam perut. Baby dalam perut yang pertama berfungsi telinga dia. Dia dengar. Matanya belum melihat. Tu kalau mak baca Quran, dia dengar. Dan bila bayi itu lahir, pertama yang kita berinteraksi dengan budak ni, telinga dia. Lalu kita azan, kita bang. Kita berinteraksi dengan telinga, bukan kita interaksi dengan mata. Dia tak nampak. Walau dia buka mata, tak nampak bapak dia. Dia tak nampak mak dia. Mata itu tidak boleh berfungsi dengan betul. Telinga dah. Kita dah boleh ajar dia mendengarkan dia lafaz azam sempurna. Lafaz iqamah sempurna. Kerana apa yang didengar akan menjadi tumbuh sebagai ingatan dalam akalnya. Kemudian Allah menyebut tentang penglihatan. Untuk menyempurnakan pendengaran ialah penglihatan. Kita kalau bercakap, kalau kita dengar orang ceramah tak tengok muka orang tu, dia macam tak berapa nak masuk. Itu kita kalau dengar orang ceramah ke seminar, kita suka dengar sampai tengok orang. Dia jauh jadi lebih berkesan. Kita bercakap dengan orang. Bercakap sambil kita dengar, sambil kita tengok dia. Nikmat. Cuba kita bercakap dengan orang, jangan tengok dia. Tahu-tahu naik tangan kat pipi kita. Sport. Sombong budak ni. Tak nak dengar orang cakap. Dia kalau anak kita cakap kita tapi mata ke lain. Marah kita. Kalau dia fokus dan dia juga menjadikan suatu kenikmatan dalam mendengar. Nikmat dengar bila kita tengok. Nikmat. Dengar je tak rasa nikmat. Kemudian Allah menyebut tentang afidah. Kerana akal ni dia adalah tempat proses segala maklumat yang kita peroleh dari telinga, yang kita peroleh dari mata. Yang kita tengok dia pun pergi ke akal kita dalam proses. Baik, kenapa Allah menyebut perkataan afidah? Afidah dan terjemahan bahasa mudah. Perkataan afidah ni hati. Hati. Kenapa tak sebut akal? Aqlun atau uqul. Kerana akal ini adalah tempat di mana sesuatu yang sudah diproses daripada hati. Untuk keluarkan maklumat. Sebab tu di sisi atau dalam pandangan mazhab Syafi'i, tempat sebenar berfikir ialah hati, bukan otak.
Hati itu berfikir dan dia pergi ke otak, baru diproses. Hati itu dah, kan kita apa-apa terdetik di hati kita. Saya terdetik nak pergi. Terdetik, hati kita ada sesuatu. Kadang-kadang ihsas, sensor tu kat hati dulu. Dia mari berdebar, hati dah berdebar. Maka hati ni bila dia berfikir, maka dia berfikir dengan mengambil kira semua kemanusiaan, dunia dan agama. Akal kalau dia berfikir, dia ambil semua helahnya. Sebab orang kalau fikir dengan akal, maka helahnya banyak. Orang kalau fikir dengan hati, kebaikannya banyak. Kalau orang cerdik dunia, dia fikir dengan akal untuk dibuat segala helah. Akhirnya dia buatlah bentuk marketing dia. Dia buatlah cara marketing yang bohong. Atau dia buatlah cara maksiat dia. Marketing campur maksiat. Dengan cara yang melampau. Dia tipu produk tu, tipu produk ni. Sebab apa digunakan? Bila digunakan, dia cerita untung dunia. Dia tak cerita azab akhirat. Tapi bila seorang, dia berfikir dengan hati, dia ada kemanusiaan dia. Dia ada keagamaan dia. Dia ada perkara yang berkaitan dengan manfaat. Sebab tu orang kata guna hati itu. Hati itu biar bersih. Kan dia punca segala-galanya. Yang disebut dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak lihat muka kamu dan tak lihat tekstur badan kamu, fizikal badan kamu. Allah lihat hati kamu. Tidak disebut Allah melihat akal kamu, hati kamu. Dan sesuatu tadi dalam nilai kebaikan pada hati dia. Kemudian kata Allah, lepas sebut 3 nikmat besar ni, qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit di kalangan manusia yang syukur. Maksud sikit syukur, ai isti'malul hawas fima khuliqat li ajlihi. Wal idhan lima naha min ghairi isyrak. Iaitu yang dimaksudkan sedikit bersyukur, menggunakan panca indera ini dengan tujuan ia diciptakan. Dari awal Allah sebut ciptaan makhluk Allah ini untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Beribadat pada Allah. Tunduk pada Allah. Mengikut peraturan Allah. Baik, bila Allah sebut cipta manusia dan jin untuk tujuan itu, demikian panca indera yang ada pada kita. Untuk tujuan itulah. Tapi bila tak guna, maka Allah kata wa qalilan ma tashkurun, maka sedikit kalangan kamu yang bersyukur. Sedikit penggunaannya yang menunjukkan kita syukur. Wa imma kita ni kurang syukur, wa imma sedikit penggunaannya yang menunjukkan kita syukur. Dan benda, contohlah kalau kita sebut TV ataupun handset kita. Kita punya jawal. Kita punya telefon. Orang Arab panggil runnah ataupun jawal. Ini jawal, ini hatif. Telefon. Telefon ni tuan-tuan, kita boleh guna cara baik atau cara salah. Bila kita orang bersyukur, kita akan guna telefon tu banyak benda baik. Banyak benda baik. Kita akan dengar benda-benda baik, berinformasi, benda-benda yang boleh mengubah kita. Maka macam itulah telinga dan mata kita. Hati kita dengar benda baik. Dengar orang nasihat kita. Dengar benda-benda yang boleh mengubah kita. Dengar benda-benda yang boleh menyebarkan kebaikan orang. Maka kita menggunakan banyak nikmat itu dalam benda baik. Tapi kata Allah, hanya sikit kita guna untuk benda baik. Sikit. Telinga ni kalau boleh dengar 100%, 10% je benda baik. Hak 90% kacau berlaku. Mata ni kalau boleh patut melihat yang baik 10% tengok benda baik. Itu maksud qalilan, sikit. Yang kamu letakkan untuk makna syukur. Bukan sekadar orangnya sikit. Orang yang syukur sikit. Bukan cara kamu guna nikmat untuk tujuan baik itu juga sikit. Sebab tu kita tuan-tuan bila kita dapat nikmat, segala nikmat yang kita dapat, kita kalau boleh nak jadikan sebahagian besar nikmat itu dalam ketaatan. Kalaupun kita tak boleh mungkin buat 100%. Agak mustahil kita kata saya nak gunakan nikmat ni 100% pada jalan Allah. Agak mustahil. Kerana kita juga terdedah dengan perkara-perkara yang tak baik. Tapi kita nak pastikan paling banyak mata, telinga, fikiran kita nak guna benda baik paling banyak. Ya kadang-kadang kita fikir juga nak jatuhkan orang. Fikir. Kadang-kadang kita fikir juga nak dengkikan orang. Tapi biar paling banyak yang kita fikir benda baik, beri manfaat pada orang. Dan kita tak nafikan ada, saya katakan sifat-sifat tertentu.
Kita manusia. Ada sifat-sifat yang menjadikan kita terdedah dengan dosa. Kadang-kadang kalau kita tahu dia musuh kita, nak dengar juga umpatan tentang dia. Nak dengar. Kadang-kadang kita tak bersuka dia, kita pun macam nak jatuhkan dia lagi. Benda tu berlaku pada manusia secara umum. Namun, kita nak kalau boleh banyak buat baik. Banyak perkara baik. Kemudian Allah sebut, wa huwal ladzi, dan dia juga Allah yang satu-satunya dzara'akum fil ard, yang mengembangbiakkan keturunan kamu atas muka bumi. Dan kemudian semua keturunan kamu yang membiak dan manusia yang tersebar ini, wa ilaihi tusyarun, akan dihimpunkan di sisi Allah. Baik, siapa yang kembangbiakkan kita? Kita ambil contoh bila seorang kahwin tak ada anak. Dia pun buatlah semua benda nak dapat anak. IVF lah, benda lah semua. Tak dapat juga. Laki dia akan kata apa? Dia akan minta dengan Allah. Dia akan minta dengan Allah. Untuk menunjukkan siapa yang kembangbiakkan keturunan zuriat kita ni? Allah. Ialah kita yang senang-senang dapat tak berasa sangat. Tanya orang yang 7 tahun, 10 tahun baru dapat anak. Yang semua cara dah guna tu. Habis cara. Semua satu doktor pakar dunia guna. Ada orang tu kaya duit banyak. Orang Arab. Kahwin tak ada anak. Dia ni kaya. Orang kaya pertama dia tengok Amerika. Dia ke tempat paling hebat ilmu perubatan. Pergi Amerika. Berubat. Berapa ribu dia tak kisahlah, dia duit banyak. Tak dapat juga. Merata ni. Untuk berubat. Lama tak dapat. Barulah dia macam kecewa, rasa dah tak boleh lah. Dia pergi ke masjid. Ada buat cik tua tengok dia. Nampak sedih. Menung panjang. Maka dia pun ceritalah, saya kahwin. Dah lama anak tak ada. Dah berubat, merata riti. Sana sini. Duit habis banyak. Lalu orang tu ni cakap satu je. Aina Allah. Mana Allah? Ya, kita kadang-kadang kita duk ikhtiar sana. Kita lupa Allah. Kita ingat Allah juga. Awak kan ingat Allah tu sikit. Ingat yang tu banyak lagi. Betul lah kita ingat Allah juga. Tapi kita punya kebergantungan kita pada Allah tu sikit je. Yang kebergantungan pada ikhtiar tu banyak. Maka Allah biarkan kita dulu benda tu. Kita misalnya, kalau tak ada duit, contoh tak ada duit. Kita nampak fulang bin fulang yang banyak duit tu dulu. Nampak orang tu. Minta dengan Allah, ya Allah murahkan rezeki. Tapi minta tu tak bersungguh sangat. Tapi minta dengan orang tu bersungguh. Tolonglah saya, kalau tak tolong matilah saya. Kita kan saudara. Kita kan satu kelas. Kita kan satu alumni. Kita kan ni cari sesuatu. Rayu ni. Tapi dengan Allah dia doa lebih kurang je. Angkat tak angkat tangan dia. Lepas dah kecewa dengan manusia, baru betul angkat tangan. Baru betul. Kan manusia begitu. Kita ni jenis macam tu. Waktu kita susah, kita memang nampak makhluk dulu depan. Makhluk. Tapi bila dah makhluk tu tak tolong, baru nampak Allah. Baru nampak. Sepatutnya kita nampak Allah dulu. Itu yang saya katakan, doa dengan Allah tak bersungguh sangat. Dia berdoa dengan manusia bersungguh. Minta sungguh-sungguh. Merayu, menangis. Kalau boleh sujud kat kaki, nak sujud kat kaki. Punya dia bersungguh minta. Itu kesilapan. Kalau orang ni kata, Aina Allah, mana Allah? Sebagaimana bersungguhnya kamu beli tiket ke Amerika, naik kapal terbang 14 jam ke 15 jam ke, sehari suntuk. Sebagaimana bersungguh kamu duk beratur, duk queue, duk keluar duit banyak ni. $10,000 keluar. Banyak. Sanggup tak kamu keluar duit yang sama untuk jalan Allah? Ada hamba Allah seorang tu, dia habis duit dia $95 juta. Brunei dolar. Sama dengan Sing dolar. Berobat di satu hospital di Singapura kerana breast cancer. Tak sembuh, mati. Mati. Hospital tu disaman sebab dia charge tinggi sangat. Sebab dia orang kaya. Bayar. Dia duit banyak, dia bayar. Berapa? 95 juta. Bayar. Bersungguhnya kita manusia. Tapi sanggup tak kita keluar emang sama untuk jalan Allah? Bila kita mohon dengan Allah. Mohon dengan orang, beri duit. Mohon dengan Allah, kenapa tak belanjakan duit pada jalan Allah? Sebab di antara cara Allah nak mustajabkan doa, bila mana kita dahulukan doa kita dengan sedekah dulu. Kita dahulukan. Kita kan sanggup bayar bil ratus-ratus ribu. Sanggup. Tapi kita nak sedekahkan pada jalan Allah. Barulah kita minta. Allah sebut dalam Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka meninggalkan tempat tidur mereka untuk berdoa pada Allah dengan penuh harap dan takut.
Dan harta yang mereka ada, mereka belanjakan pada jalan Allah. Kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang kalau nak suruh doanya mustajab, didahulukan dengan sedekah dulu. Sedekah dulu banyak-banyak, kemudian berdoa. Maka doa akan mustajab. Macam saya katakan, kita duk bayar bil banyak-banyak. Tak baik juga, tapi kita sanggup. Padahal dia habis gitu je. Tapi yang ni yang kita belanja dari Allah, tak berani. Itu yang kita sebut tadi, manusia dalam bermohon pada Allah dia main-main. Kalau mohon manusia dia sungguh-sungguh. Dia isi borang tebal ni, dia isi. Awak nak mohon ni, nak mohon apa ni? Nak mohon skim buku teks, ni tebal borang. Dia nak mohon dengan Allah, Quran selai tak nak baca. Nak mohon dengan Allah, Quran selai tak baca. Yang isi borang tebal ni nak dapat rumah kos rendah. Nak rumah ni. Dah beratus sebelum subuh. Dia kira mulai dekat tu. Belum subuh. Lepas tu kena isi borang blok tebal ni. Tunggu pula 3 bulan. Tunggu pula 6 bulan. Sanggup? Suruh baca Quran je. Tak sanggup. Bukan semua orang lah. Setengah orang tu. Setengah orang. Tuan-tuan tak termasuk lah. Nanti ditulis tak, saya tak macam tu Ustaz. Awak tak. Kita bukan cerita awak. Cerita orang lain. Awak semua baik belaka. Jadi kalau kita lihat kesungguhan kita dalam mohon pada Allah itu longgar. Permohonan kita dengan manusia sungguh-sungguh. Yang saya kata kalau orang bagi borang tu bahasa Jerman, kita pun tak faham. Cuba faham. Isilah ikut mana. Ni Quran siap ada terjemahan, tak nak baca. Boleh faham, pun tak nak baca. Di situ kelonggaran. Tapi bila doa tak dapat, kita pun, saya dah doa tak dapat. Kesungguhan dia kat mana? Macam mana kita bersungguh waktu mohon pada Allah? Bersungguh kita macam duk beratur stadium nak beli tiket bola. Bawa selimut tidur sana. Orang minat bola tu. Ada kawan saya kata, Ustaz, kita orang tidur kat stadium, tunggu nak beli tiket. Bawa kain selimut, kain selimut bawa. Dia punya bersungguh. Tu kalau bawa kain selimut, tunggu subuh kat masjid, bagus tu. Tapi begitu kesungguhan. Supaya kita nilai balik. Kita tak kata, Ustaz haram ke dibuat? Saya tak kata haram. Kita nak nilai balik. Kesungguhan kita dalam urusan duniawi, dengan kesungguhan kita dalam urusan ukhrawi. Kesungguhan kita dalam muamalah dengan manusia, kesungguhan kita dalam muamalah dengan Allah. Ni pergi hospital, 6 jam tunggu, dia sabar. Tapi time buat ibadat, tunggu 5 minit pun dia tak sabar. 10 minit tak sabar. Artinya menunjukkan kesungguhan kita dalam urusan makhluk tu kuat sangat. Sebab itu doa kita ni ada masalah. Sampai kita ubah cara. Biar kita sanggup ni, tunggu berdoa 6 jam. Macam mana kita sanggup tunggu kat kaunter tu 6 jam. Tunggu dalam berdoa dan munajat. Sungguh-sungguh. Mohon pada Allah. Baik, sesudah itu Allah Ta'ala kata, dia Allah yang menyebarkan segala keturunan kamu. Mengembang biakkan. Tapi ingat, di sebalik kembang biak, last kali semua kembali pada Allah. Dihisap. Wa huwa alladhi, dan dia juga Allah. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Bukan berhala. Allah sebut semua nikmat yang berhala kamu tak boleh buat. Semua nikmat yang sekutu kamu tak berkuasa untuk buat. Semua nikmat yang duk mengaku Tuhan, yang duk mengaku istimewa, tak boleh buat benda ni semua. Kan ia adalah kuasa mutlak Allah. Tak dicabar oleh makhluk. Semua yang Allah sebut ni sesuatu yang tak boleh dicabar oleh makhluk. Tak boleh pun makhluk dia kata dia nak cipta telinga. Dia nak cipta mata, dia nak cipta akal. Nak cipta hati. Tak ada. Paksa ambil hati orang juga, bukan dia cipta hati palsu. Terpaksa dia mengakui bahawa yang menyebabkan manusia duk beranak pinak ni Allah. Terpaksa dia mengakui yang menghidup, yang mematikan itu Allah. Sebab itu dekat nak mati dan takut mati, doktor kata doa lah banyak-banyak, kita pun dah tak boleh tolong dah. Maka dia nampak Allah yang mematikan dan menghidupkan. Ni orang kata tipis kehidupan dia ni, 50-50. Kelas doktor pun cakap kena doa banyak-banyak. Maka ketika itu manusia mengaku yang menghidupkan itu Allah. Yang mematikan itu Allah. Ya mula-mula dalam keadaan kita terhijab, kita nampak segala sebab. Bila sebab tadi semuanya gagal, baru kita tahu yang menghidup dan mematikan itu Allah. Itu bila kita dengar orang hilang, masing-masing tak datang, ya Allah biarlah dihidup. Hilang tengah laut ni. Bayangkan hilang tengah laut, orang kita sayang hilang tengah laut. Dengar kata kapannya dah karang. Nasib awak-awaknya, nasib yang kelas ni tak tahu hidup ke mati. Masa tu doa sungguh-sungguh, ya Allah hidupkan, ya Allah panjang. Ada nampak orang tak? Tak nampak orang.
Walaupun tengok polis sehari, marine sehari, helikopter terbang, mana? Ni MH370 sudah. Satu dunia. Satu dunia cari tak jumpa. Sehingga orang tahu yang menghidupkan mematikan Allah. Kawan keluarganya lagi lah terasa. Supaya itulah hakikat. Di manusia macam saya katakan tadi, lagi sebab terpampang di mata, duk percaya pada sebab kuat. Dia lupa Allah. Tapi orang yang beriman pada Allah, orang dekat dengan Allah, dia dah tahu dari awal lagi sebab. Itu cuma ikhtiar. Sebab bukan pergantungan. Sebab bukanlah satu yang menjadi i'tiqad dan akidah. Ia satu ikhtiar saja. Tetapi yang sebenar ialah Allah. Yang hidup, yang mematikan. Semua manusia bila bimbangkan nyawa ataupun bila berlaku kematian, dia akan kata ini Allah. Dia tak akan kata yang lain. Kemudian kata Allah, walau ikhtilaful laili wan nahar, dan dialah Tuhan yang berkuasa yang menjadikan pertukaran malam dan siang. Dengan masa mudah, yang menguasai masa siang dan malam. Kemudian kata Allah, afala ta'qilun, tak fikir ke? Baik, kenapa Allah beri hujah ni semua? Ketika mana manusia tak percaya kebangkitan semula, tak percaya pada Tuhan yang esa, maka Allah tunjuk, ni nikmat ni siapa buat semua ni? Semua ni nikmat siapa buat? Apakah kamu kata berhala kamu? Apakah kamu berkata ni anak-anak Tuhan yang kamu nisbahkan pada Tuhan dia buat? Walau dia manusia macam kamu. Kemudian kata Allah, sesudah menyebut segala nikmat. Bal qalu, bukan perangai orang kafir. Walau nikmat yang jelas terpampang, terbentang, kelihatan, nampak, jelas, terang lagi bersuluh. Bal qalu, bukan track record mereka, dialog mereka, skrip percakapan kufur mereka sama. Misla ma qala al-awwalu, macam orang kafir-kafir dulu cakap. Kata orang kafir hari ni tak ada bezanya orang kafir dulu. Skrip sama. Mungkin nama mereka berbeza. Kaum mereka berbeza, tempat duduk berbeza. Skrip kekufuran sama. Sebab itu Al-Quran ini relevan sepanjang zaman. Kerana Al-Quran menyebut skrip yang sama. Penolakan, ketidakpercayaan pada Nabi, Rasul, pada hari kebangkitan, hidup semula, pembalasan, syurga, neraka. Lalu kata Allah, qalu, ini dialog mereka. Qalu, kata mereka semua. Siapa orang kafir? Aidha mitna, apakah bila mana kami mati? Wa kunna turaba, dan kami dah jadi tanah. Wa idhama, dan tinggal tulang belulang sahaja. Aina lama ba'uthu, kami hidup balik ke? Macam tak logik kami hidup balik. Kami kan dah jadi tanah, dah masuk dalam tanah. Dan kami juga dah jadi tulang. Kata dulu, manusia, agama dulu-dulu, dengan maksud kekufuran dulu, ya kita tahu Islam dulu, kekufuran yang berlaku, semua mereka bila mati tanam dalam tanah. Sehingga berlaku penyelewengan benda tu, lalu mereka sebagai mereka mati bakar mayat. Dulu semua mati tanam dalam tanah. Sebab tu mereka kata kami dah jadi tanah dah. Kerana merujuk di tanah. Itu Fir'aun pun tanam dalam tanah. Walaupun buat piramid tanam dalam tanah. Orang dulu semua jumpa kubur dalam tanah. Dan kita tahu kisah Habil dan Qabil. Qabil yang membunuh Habil ini juga orang pertama yang tanam mayat dalam tanah. Bila melihat burung gagak yang menggunakan paruhnya dan kakinya untuk menggali tanah, untuk tanam burung gagak yang lain yang dibunuhnya. Sebenarnya Allah cerita dalam suratul Ma'idah. Ini semua manusia jadi fitrah, mati tanam. Mati tanam. Pokoknya cara paling baik berbanding bakar dan sebagainya. Dari sudut banyak aspek. Banyak aspek. Kemudian kata Allah, laqad wa'idna, orang kafir ni kata lagi, kami dari dulu lagi dikatakan, dijanjikan kepada kami, nahnu wa aba'una, kami, tok nenek moyang kami, bapak-bapak kami, hadha min qab, kisah kebangkitan semula ni. Tak berlaku pun. Mereka kata dulu pun, Nabi-Nabi dulu pun dok cerita ni juga hari kebangkitan semula. Tak berlaku pun sampai sekarang. Nenek-nenek kami pun tak nampak, kami pun tak nampak. In hala, ni cerita bangkit-bangkit semula ini cuma asatirul awwalin, dongeng dahulu kali. Kata asatir, bohong je kata mereka, kata orang kafir. Sebab mereka tak nampak pun orang dulu pun kena bangkit. Padahal Allah dah beritahu bangkit itu hari kiamat. Bukan lepas mati, lepas kiamat. Bila berlaku kiamat. Dia tak nampak benda tu. Kerana kegelojohan dia untuk menolak. Dia dah sebut dah bahawa manusia akan dibangkitkan kembali. Bila? Hari kiamat. Kita beritahu benda tu akan berlaku esok. Dia kata tak ada pun berlaku lagi. Yalah belum esok.
Kita cakap esok bukan hari ni. Mereka dah confused waktu dah confused. Allah sebut dalam Quran, bukan kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini, wahyu diturunkan sebelum ini. Manusia akan dibangkitkan hari kiamat. Mereka tapi tok nenek kami tak bangkit pun, yelah tak kiamat lagi. Artinya mereka berhujah di luar, kita katakan di luar daripada statement yang dah jelas. Macam kita kata ni, bini saya ni, dia akan beranak, misal katakan 9 bulan mengandung, contoh. Kita baru sebut, okey ni, bulan 7 tahun depan, contoh kita sebut. Ataupun bulan 6 tahun depan. Seorang lagi tanya lagi, tahun depan. Tak beranak, berapa kali dah cerita beranak? Yelah tak sampai masa lagi. Saya cerita beranak ni bulan 7. Bukan saya cerita beranaknya esok. Dia ada due date dia ada. Semua benda ada due date dia. Kita cerita. Tapi bila kata tak berlaku pun, belum lagi lah. Habis saya tanya, orang kata akan keluarkan kalau ialah belum waktu ni lagi. Nanti keluar lah. Tanya result periksa kita. Kita beritahu ni result periksa bulan 2. Lepas tu orang tanya kita sebut bulan 2 tahun depan, bulan 2. Tak keluar-keluar lagi pun. Saya banyak kali orang kata keluar-keluar, tak keluar. Saya kata bulan 2. Faham tak faham? Bulan 2. Maka bila cerita kiamat, manusia dibangkit. Bila hari kiamat? Faham tak faham? Bukan cerita datuk nenek kamu, moyang kamu, semua atas. Memanglah belum kiamat. Maka tak bangkitlah lagi. Lalu mereka dengan cepat kata, ini dongeng je ni, asatirul awwalin. Kul. Maka Allah Ta'ala ajar Rasulullah jawab. Tanya balik mereka. Yang kata, kami kan dah jadi tanah, debu, tulang, bangkit macam mana? Hak ni dah cerita lama. Nenek moyang kami tak pun, kami nampak bangkit. Lalu kata Allah, kul. Jawab wahai Muhammad, jawab. Beritahu mereka. Limanil ard, milik siapakah bumi? Wa man fiha, dan segala makhluk yang ada dalam bumi. In kuntum ta'lam. Pertama ditanya tentang soalan, sebenarnya ini semua milik siapa? Siapa yang berkuasa yang menjadikan bumi ini dan apa yang di dalamnya? Siapa yang berkuasa? Sebab hal membangkitkan semula ni berkait dengan kuasa. Siapa pun berkuasa, dia boleh buat apa je. Namanya dia ada kuasa. Saya ada kuasa, saya boleh ubah undang-undang. Saya ada kuasa ni. Saya pemilik ni. Katakan kalau saya pemilik sekolah, contoh. Saya boleh buat undang-undang. Datang sekolah pukul 10 pagi. Suka saya lah, saya buat. Itu sekolah saya. Saya boleh kata, okey, balik 10 malam. Belajar 16 subjek. Saya boleh buat. Kenapa? Saya berkuasa. Saya boleh cuti bila masa. Okey, semua cuti. Jangan datang. Tahun depan mau datang. Boleh tak? Boleh. Itu sekolah saya. Sebagai contoh. Maka Allah suruh tanya, wahai Muhammad tanya dia, siapa ciptakan bumi? Dan orang yang ada atas bumi siapa? Lalu kata Allah, saya kulun, mereka akan jawab macam ni. Lillah Allah. Allah cipta bumi. Allah milik bumi. Allah cipta makhluk yang ada atas bumi. Dan Allah yang memiliki apa yang ada atas bumi. Afala tadhakkarun. Tidakkah kamu fikir benda tu je mudah? Allah kan berkuasa, dia buat, maka dia boleh datangkan balik. Dia yang buat makhluk ni. Dia yang buat bumi ni, maka dia boleh adakan balik. Dia boleh hancurkan dengan kiamat dan adakan balik. Dia boleh matikan manusia dan adakan balik. Isunya ialah kuasa kudrah. Mengadakan kembali. Menciptakan kembali bagian kudrah. Kul, tanya lagi pada mereka, wahai Muhammad. Marrabbus samawati sab'a. Siapa yang menguruskan langit 7 tu? 7 petal langit. Wa rabbul arsyil azim. Dan yang menjaga arasy Allah yang agung. Siapa yang menguruskan ni semua? Tengok langit dan segala planet bergerak dengan paksinya, dengan jalannya, dengan peraturan dan juga undang-undang. Siapa yang uruskan semua? Rabb artinya menguruskan semua siapa? Berhala kamu ke yang urus semua langit-langit 7 petal langit tu? Dengan segala planet-planetnya, dengan segala bulan, bintang dan sebagainya. Bukan arasy Allah yang agung siapa? Yang uruskannya. Sayakuluna lillah. Mereka kata Allah lah. Afala tadhakkarun. Sayakuluna lillah. Afala tattaqun. Tidakkah mereka takut pada Allah? Kemudian Kul, tanya lagi wahai Muhammad pada mereka. Man biyadihi, siapa yang di tangannya, di bawah kuasanya, pemeliharaannya, pengurusannya, penjagaannya, malakut kulli syai', kerajaan setiap sesuatu. Kata malakut merujuk kepada segala kerajaan dunia dan langit. Malakut.
Kita kalau sebut alam malakut, iaitu alam langit. Kita sebut dunia ni panggil alam syahadah. Dalam perut kita panggil alam janin. Dalam kubur kita panggil alam barzakh. Yang lepas bangkit nanti kita panggil alam akhirat. Yang berada di langit kita panggil alam malakut. Kekuasaan Allah. Yang kalau kita tengok bumi ni, kecil je berbanding ni kekuasaan langit. Kecil je. Tuan-tuan kan tengok dalam mana-mana yang berkait dengan planet dunia. Planet kita besar mana sangat nak banding dengan yang alam langit tu. Kecil je bumi ni. Tak besar pun. Yang dalam tu kita yang kerdil tu. Nak banding dengan malakut, banding dengan langit yang luas tadi, bumi tu kecil je. Bukan kata bumi kecil dengan matahari kecil. Semua kecil. Tak nampak pun besarnya. Maka Allah kata, man biyadihi malakutus samawat, man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapakah di tangannya dalam penguasaannya segala kerajaan, segala kita katakan kekuasaan langit ini, wa huwa yujir, dialah yang melindungi, wala yujaru alaihi, tak ada orang yang akan terlindung daripadanya. Allah tempat kita berlindung. Dan bila Allah nak kenakan sesuatu pada makhluk, tak ada orang boleh melindungi dia. Wala yujaru alaihi. Bila Allah nak kenakan sesuatu, jangan harap ada yang selamatkan dia. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah nak hina, takkan ada yang boleh muliakan dia. Allah buat. Kita baca zikir lepas sembahyang, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tiada yang boleh mencegah apa yang kau nak beri dan tiada yang boleh memberi apa yang kau cegah. Tentu kalau seluruh makhluk berkumpul untuk beri manfaat pada kita, Allah tak izin, tak jadi. Ni berkumpul segala doktor, segala pakar perubatan nak sembuhkan kita. Tak jadi, Allah tak izin. Mati kita. Kalau berkumpul pula semua makhluk untuk mudaratkan kita. Mudaratkan kita pun tak jadi. Ni seluruh manusia berkumpul nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Tak jadi. Allah tak izin. Sampai sudah Rasulullah tak boleh dibunuh. Allah turunkan ayat. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada manusia yang ingin membunuhmu. Bukan sikit cubaannya. Banyak cubaan. Tapi Allah tak izinkan. Maka tak berlaku. Nabi-nabi lain Allah izin dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Tapi Nabi Muhammad Allah tak izinkan. Kenapa? Supaya sempurna syariat. Sempurna syariatnya. Maka walaupun mereka guna semua cara. Mereka berkumpul daripada awal permulaan Rasulullah lahir. Sehingga Rasulullah berdakwah sampai Nabi berhijrah. Usaha demi usaha yang dibuat oleh semua bentuk. Allah tidak izinkan, maka tak berlaku kematian. Lihat bagaimana Allah jelaskan di sini. In kuntum ta'lamun, kalau sekiranya kamu benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan berkata yang memiliki segala kerajaan langit itu ialah Allah. Qul fa anna tusharun, dan yang kenapa kamu kena tipu sangat? Ditipu dengan kebatilan akidah tak percaya hari kebangkitan. Kan kamu dah akui yang berkuasa mutlak itu Allah. Tiba-tiba kamu tak mengakui yang berkuasa itu mampu menghidupkan. Walau sebelum itu kamu pun tak wujud, Allah ciptakan. Tiba-tiba kamu tak percaya pula bila Allah Ta'ala boleh hidupkan balik. Dulu kamu tak ada tulang, tak ada apa, Allah ciptakan wujud kamu. Sekarang kamu ada tulang. Dah kita kata kerangka, dah ada dia punya, kita katakan asas ciptaan. Maka lagi mudah Allah nak buat. Walaupun di sisi Allah semua mudah. Tak ada bezanya. Tapi nak cerita logik kita ni. Kata benda kalau dah ada rangka, kita boleh buat balik senang. Allah adakan kita, belum ada tulang kita ni. Belum ada tulang. Air mani, tak ada tulang. Lepas tu kita mati dengan tulang belulang yang terus tinggal. Tengkorak terus tinggal. Ajbuz zanab yang terus kekal. Kalau dibakar dengan api dan sebagainya, ajbuz zanab tu ada. Yang merupakan salah satu daripada anggota badan manusia. Dia panggil ajbuz zanab, ekor kita. Yang dengannya Allah bina, Allah hidupkan kembali kita sebagai asas. Kita dulu daripada zero Allah adakan. Takkan lepas dah ada tulang-tulang jadi mustahil pula nak diadakan balik. Maka apa logiknya berfikir ketika mana dia melihat seluas-luas kekuasaan Allah dan kerajaannya, tiba tak nak percaya ni. Walau mereka beriman dan percaya, meyakini bahawa Allah ciptakan manusia daripada zero. Kemudian kata Allah, bal atainahum bil haqq, bahawa kami datangkan kepada mereka kebenaran. Wa innahum lakadzibun, yang bohongnya mereka bukan kami.
Bohonglah Nabi ni. Ya, kamu yang bohong. Kami dah bawa segala bukti. Tetapi anehnya mereka duk sibuk hujah-hujah kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka lupa, mereka tak mampu berhujah untuk menegakkan apa yang mereka dakwa berhala itu Tuhan. Tak mampu berhujah. Tapi orang ni, dia dah tahu lemah kat dia. Dia cepat-cepat cari kelemahan orang lain. Kalau tuan-tuan tengok, orang yang suka kritik orang, dia suka kritik orang. Dia sendiri tak buat apa pun. Kalau kita nak kritik dia, bergebar kita boleh kritik. Tapi orang ni dia cenderung untuk kritik orang yang baik dan beri manfaat. Tapi kalau kita tengok ni, kita tanya, habis awak buat apa duk kritik-kritik orang? Awak buat apa? Jenis-jenis kritik ni, dia sendiri tak ada apa pun. Tapi dia perangai kritik. Ni, musyrikin Mekah, penyembah berhala duk kritik sini, kritik. Okey, soalannya, yang berhala kamu sembah tu Tuhan ke? Cuba backup. Backup yang tu. Mereka nak alih supaya Rasulullah tak kritik mereka dalam penyembahan berhala dan mempertuhankan lain pada Allah. Mereka cuba kritik Islam. Tetapi hari ni orang kafir, mereka kritik Islam dalam banyak kritik-kritik. Tetapi kita, antara kesilapan kita, kita tak kritik balik dia. Sebab kata Syekh Ahmad Didat, kita ni defensif. Kita tidak menyerang. Kita patut serang mereka balik. Tentang apa yang mereka buat. Kalau dia terang, kenapa orang Islam bagi pesaka macam ni? Kenapa? Cuba kita pergi balik kat dia. Kamu apa baiknya kamu? Dalam agama kamu apa logiknya yang kamu buat? Yang kamu semua berhala tu. Apa logiknya kat mana? Yang kata Tuhan ni nama ni. Daripada mana kamu ambil nama tu? Tolong beritahu pada aku. Ini yang kata ada anak pula. Bila pula dia beranak? Tengok sebab beranak. Artinya kalau kita hujahi balik, itu yang bila mereka nak sibukkan kita supaya tidak melihat kesilapan, kekurangan mereka, mereka cuba sibukkan dengan menghujahi kita. Sama macam saya kata bila ada orang baik ni, dia sibuk untuk dihujahi, mencuba tunjuk kekurangan dia. Walau yang hujah tu tak ada apa pun dia buat. Begitu cerita musyrikin Mekah. Begitu cerita penyembah berhala. Begitu cerita orang kafir yang ini. Dia cari setiap kelemahan orang Islam. Padahal kelemahan pada diri cukup banyak. Sistem dia begitu banyak kekurangannya. Tapi oleh kerana kita disibukkan dia bertanya tentang kita, kita tak dang tanya dia. Sebab itu ada orang pendakwah yang hebat, dia kembali tembak balik orang. Tembak balik. Masuk tembak, hujahi balik. Baik, kami nak tanya pula kamu soalan. Dah banyak soalan ni, kami nak tanya balik. Dia tanya kita macam-macam, kita dah jawab. Baik, kita tanya balik dia. Kita nak tengok dia jawab macam mana. Daripada wahyu atau dari nafsu, atau dia kata dah memang macam ni lah nenek moyang kami. Dah ayat situ. Mati ayat situ. Kemudian kata Allah, mattakhadallahu min walad. Allah tidak pernah punya anak. Wa ma kana ma'hu min ilah, dan tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu lain pada Allah. Idan kalau ada sekutu, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap Tuhan dia ada prinsipnya sendiri dalam mencipta. Wala ala ba'dhum ala ba'. Nescaya setiap Tuhan cuba mengatasi Tuhan lain. Yang ni kata aku nak ciptakan perempuan. Yang Tuhan kata aku nak ciptakan lelaki. Jadi apa orang tu? Tak akan jadi. Aku nak hidupkan dia, Tuhan pertama kata. Tuhan kedua kata tak, aku nak matikan dia. Macam mana jadinya? Setiap Tuhan ni bersaing. Tetapi kita kadang-kadang, ni dua AJK masjid pun bersaing. AJK ni kata macam tak, AJK ni kata lah, aku AJK juga. Kau ingat kau seorang AJK? Tu baru AJK tu. Kau pegang jawatan kecil. Ini kan kita nak kata Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4. Setiap Tuhan tu pasti dia ada prinsipnya sendiri. Yang Allah sebut di sini, la dhahaba kullu ilah bima khalaq. Setiap Tuhan itu dia ada benda yang dia nak ciptakan. Tuhan ni kata aku nak buat matahari petok. Ni tak, aku nak buat bujur. Ni nak buat 3 segi. Akhirnya buah matahari kita jadi apa? Tidak akan ada penciptaan. Tak ada penciptaan. Tuan-tuan tengok, kalau ada dua pemimpin berbalah dalam negara, hancur negara. Hancur negara, dua. Yang ni nak jadi pemimpin, yang ni pun nak jadi pemimpin. Akhirnya yang ni bawa bala tentera dia, yang ni bawa bala tenteranya, maka perang. Berlaku perang saudara. Berlaku perang, akhir warga negara. Yang ni tak boleh takbir, yang ni pun tak boleh takbir. Itu baru dua pemimpin. Bawa tentera masing-masing. Bayangkan dua Tuhan. Setiap Tuhan ada tentera masing-masing. Ada malaikat masing-masing. Ini pun ada malaikat berperang semua. Malaikat ni perang sama malaikat. Yang ni perang sama ni. Mana wujud kehidupan? Tak wujud kehidupan. Tapi itu logik yang jelas. Tak mungkin ada dua Tuhan. Kerana kita ada satu Tuhan lah, maka terurus semua benda. Kata Allah lagi, Subhanallah, Maha Suci Allah. Amma yasifun, daripada apa yang mereka cuba sekutukan, daripada apa yang mereka sifatkan.
alimul ghaib wasyahadah, Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, fata'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Kerana cubaan mereka sekutukan Allah untuk menjatuhkan, merendahkan Allah. Allah tidak boleh direndahkan dengan cara menyekutukan. Ya, menyekutukan Allah itu satu penghinaan, perbuatan itu. Tapi Allah tak terhina kerana Allah sentiasa maha tinggi. Kita dengar ada orang hina Islam, ada orang hina Allah. Apakah Allah terhina dengan penghinaan itu? Allah tak hina. Yang hinanya orang tu, Allah tetap mulia. Ni Salman Rushdie kita tahu. Hina, tulis buku Satanic Verses, surah-surah syaitan. Sehari 2 hari lepas kena tikam. Tikam kat mata, tikam kat tangan. Buta macam tu. Dia hina Islam sehari. Dia mereka ceramah nak hina Islam lagi. Tak habis cerita dia. Maka apakah Allah yang terhina? Tak, dia yang terhina. Dia makin tua. Patut ada mata, tak ada mata sebelah pula. Dan dia akan mati. Bakal mati. Mana mulia dia waktu mana dia menghina Islam? Dia mulia kat mana? Semua orang yang cuba hina Islam, mulia dia kat mana sesudah dia menghina Islam? Orang yang cuba menghina Allah Ta'ala dan syariatnya, mulianya kat mana ketika dia menghina Islam dan menghina Allah Ta'ala? Yang hinanya dia bukan Allah. Kerana Allah itu fata'ala Allah amma yusyrikun. Allah tu maha tinggi. Kamu sekutukan macam mana pun, kamu hina pun macam mana, sifat Allah tu maha tinggi. Kamu tak nak puji Allah, kamu tak nak sembah Allah, Allah tetap terpuji. Yang hinanya kamu, yang cuba menghina agama Allah, menghina Allah, dia yang terhina. Umur dia makin tua, tubuh dia makin lemah, dia menunggu hari kematian, pengaruhnya makin hilang, dia tidak lagi dipedulikan, namanya pun hilang dalam dunia habis. Siapa yang hina? Allah tetap Allah. Selamanya Allah, mulia, maha tinggi Allah. Begitulah dia bagaimana setiap kesudahan. Kesudahan yang mulia itu hanya milik Allah. Dan kesudahan mulia itu hanya milik orang yang bertauhidkan Allah SWT. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.